Di bidang politik, dia melakukan dialog dengan kaum Khawarij, sehingga mereka tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan sebagaimana biasa mereka lakukan selama ini. Jadi masa-masa zaman Ali kita tahu bertemu dengan Muawiyah. Ali ada penyokong, Muawiyah pun ada penyokong. Dalam ramai penyokong tu ada pula berpandangan, sampai ke bila lah nak berbalah Ali dan Muawiyah. Saya duk sokong Ali berlawan Muawiyah, Muawiyah duk sokong, ada penyokong dia lawan dengan Ali. Lebih baik saya tak payah dengan Muawiyah, tak payah berlawan dengan Ali. Yang dengan Saidina Ali pula, tak payahlah saya dengan Ali, jadi saya tak berlawan dengan Muawiyah. Baik ambil jalan tengah aja. Maka mana yang menyokong Saidina Ali keluar. Tapi tak tentang Ali, tak tentang Muawiyah, tak. Mana yang menyokong Muawiyah pun sebagai besar keluar juga. Mereka ni lah bersatu, itulah membentuk kumpulan Khawarij. Ya, asalnya tu macam tak nak terlibat konflik lah. Tapi akhirnya mereka ni makin ramai. Kemudian tengok, kita ni besar kumpulan ni, ada kekuatan ni. Mula membentuk satu pasukan pula. Akhirnya mereka ni ada fiqh cara mereka sendiri, ada pandangan tauhid, ilmu kalam cara dia sendiri, ada pandangan dia tentang Hasan Husain dia masing-masing. Dia dah ulama-ulama dia pula nak lawan ahli sunnah, nak lawan yang tu, dia keluar pandangan dia. Benda yang tak kafir dia kata kafir mula. Maka akhirnya Khawarij ni dia jadi syadid, ya? Satu kumpulan yang sangat keras menentang setiap kerajaan yang wujud. Dia ni tidak membina kerajaan, kita akan tengok nanti. Dia tak buat kerajaan Khawarij. Mana ada kerajaan Khawarij? Sebab dia tak ada siapa yang qualified untuk memimpin dari kalangan dia. Tapi dia jenis syadid, keras, dia nak menentang aja. Makanya setiap khalifah naik memang teruk kena penentangan. Dan mereka ramai, puluh ribu jumlah dia. Dia dah membentuk pasukan tentera dia, intelijen dia, kutip maklumat, segala apa semua lengkap. Tapi bila Umar bin Abdul Aziz naik, dia berjaya calm down dia slow motion kan gerakan puak-puak ni. Dia adakannya perjanjian damai, menyebabkan Khawarij pun berasa senang, kerana mereka tidak pernah rasa dizalimi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, Ali yang selama ini dikutuk dalam khutbah Jumaat telah diperintahkan untuk dihentikan. Ya, oleh kerana ada puak-puak Syiah yang tak puas hati begitu begini, kumpulan tertentu yang marah pada Saidina Ali. Diorang ni pun ada malim juga. Bila berkhutbah, bila membuat ucapan, bukan khutbah Jumaat aja, bila buat ucapan-ucapan dalam perhimpunan pun semua, Saidina Ali menjadi sasaran, dikutuknya. Maka Umar bin Abdul Aziz menghentikan ini. Dia jangan dikutuk sahabat-sahabat, tak boleh. Ya, makanya dia berjaya itu sehingga mendapat simpati daripada orang-orang Syiah. Dia puak-puak Syiah boleh bersetuju dengan dia. Umar mensejajarkan antara bangsa Arab dan bukan Arab, sebagaimana dalam Islam, sehingga tidak ada lagi istilah mawali dalam pemerintahannya yang selama ini meresahkan orang Islam bukan Arab, kerana dia anak tirikan dalam pemerintahan. Dia di sana ada istilah pada zaman itu, sekarang pun boleh pakai lagi tu. Dia panggil mawali. Mawali ni siapa dia? Iaitulah orang-orang yang bukan Arab masuk Islam. Mereka seperti antaranya orang Rom, orang Parsi, Mesir. Mesir ni kalangan Badui-Badui ni. Kemudian orang-orang Turki. Jadi bila mereka ni masuk Islam, mereka bukan Arab. Masuk Islam, mereka tu dikenali sebagai mawali. Ya. Di mana mereka ni macam nak cakap ya, macam dalam masyarakat tu, dia orang ni macam second class lah.
Mereka ditekan, ditindas, diutamakan kabilah-kabilah dari Bani Umayyah aja. Masa itu. Jadi kalau misalnya contoh mudah lah, nak ambil lesen niaga, kalau tengok ni mawali tak dapat lesen. Dia kalau peluang-peluang projek-projek tak dapat, disekat semua. Gitu. Semangat asabiyah itu kuat pada masa itu. Jadi orang-orang di kalangan mawali ni, mereka ni ramai. Mereka hidup dalam negara yang luas, yang diperintah oleh Bani Umayyah di seluruh dunia. Mereka ada di mana-mana. Jadi tekanan-tekanan yang dibuat oleh kerajaan atau khalifah-khalifah, gubernur-gubernur Bani Umayyah di wilayah-wilayah yang ramai mawali ini menyebabkan mereka datang dendam, datang marah. Ini berlaku secara keturunan. Kerana memang Bani Umayyah lebih kurang 130 tahun juga memerintah. Jadi mati ayahnya wasiat ke anak, ingat, kita ni keturunan mawali. Mereka ni duk lanyak kita dendam, kita mesti kita balas. Jadi pemerintahan tu zaman-zaman nak jatuh tu, pemerintahan tu dah jadi kucak-kacir lah, tidak aman. Ada-ada je pemberontakan, dia rancangan-rancangan sulit, walaupun gagal, tapi membunga makin besar begitu. Sehingga sampai tahapnya tumbanglah kerajaan Bani Umayyah. Ini juga gerakan-gerakan besar nanti kita lihat dibuat oleh orang-orang mawali ini. Mereka dizalimi. Macam Fir'aun merintah Mesir tu. Kalau di kalangan orang Bani Israel itu dapatlah kehebatan. Tapi kalau Qibti, itu yang dikerahnya. Potong batu, kerat batu, buat piramid apa semua. Ia jadi aggression, ya, penekanan, penindasan berlaku. Tapi bila Umar bin Abdul Aziz naik, dia tak buat begitu. Dia pegang pada konsep inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisiku ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Maka Umar bin Aziz tidak meneruskan penekanan penindasan tak. Menyebabkan mereka sukalah. Itu pemerintahan itu terjadi keamanan, keadilan, ya, tidak wujud dah dendam, kesumat dan seumpamanya.